النبي قد الحسن قد الحسين، من نور جمال النبي شق القمر نصين، ألفنا روح يا نبي من نور جمالك فين، ألفنا روح يا نبي من نور جمالك فين. صبحتك بنور النبي، مسيتك بآل البيت، مزجش في هواك مطلبي، وعند الحبيب صليت. صبحتك بنور النبي، مسيتك بآل البيت، مزجش في هواك مطلبي، وعند الحبيب صليت. والنظرة من العدنان بتخلي الحبيب هيمان، والنظرة من العدنان بتخلي الحبيب هيمان. يا سر الوجود يا طه، أنا جاي وحياتي مهتاهة، أتعلق بنور النبي واتعطر بآل البيت. صبحتك بنور النبي، مسيتك بآل البيت، مزجش في هواك مطلبي، وعند الحبيب صليت. كفكفت دمع الحنين عند المقام كفيت، وسقاني نور النبي شربت ما استكفيت. لفرش ورود الحب وازرعها في الروضة، ده العشق فيك يا نبي يا حبيب، صلوات ومفروضة، ده العشق فيك يا نبي يا حبيبي، يا طبيبي، يا رسول الله، يا حبيبي، يا رسول الله. ده العشق فيك يا بي صلوات ومفروضة، ده العشق فيك يا حبيبي، Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qaul wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Allah Ta'ala pilih kita pada pagi ni untuk bersama-sama dalam pengajian kitab Al-Adhkar susunan Al-Imam Nawawi rahimahullah, wa nafa'ana bihi fid daraini amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati beliau dan memberikan kita manfaat dengan beliau
di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Apa khabar semua? Mudah-mudahan sihat walafiat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa limpahkan kita dan keluarga kita, serta orang-orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, serta orang yang kita sayang, semuanya dilimpahi rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi-pagi lagi kita bersama dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu nikmat yang sangat-sangat besar sebenarnya apabila kita berpagi-pagi dalam keadaan mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sambung lagi pengajian kitab Al-Adhkar ini, dan kita sampai kepada masih lagi berbicara berkaitan dengan kematian. Sebelum daripada ini tentang sakit dan sebagainya, kemudian tentang kematian, tentang ucapan takziah, dan juga ada kaitan juga dengan sebentar ya, jadi bunyi. Okey, yang ada kaitan dengan kalau kita perhatikan bagaimana para ulama dalam berhadapan dengan kematian ahli keluarga mereka. Kalau kita ingat lagi pada kita bawakan kitab kat sini insya-Allah pada bulan lepas. Saya besarkan teruslah, senang bagi nampak. Pada bulan lepas kita ada sebutkan tentang bagaimana para ulama kita, para ulama salafus salih, bermula daripada para sahabat, para tabi'in, yang mana mereka apabila berhadapan dengan kematian ahli keluarga mereka, mereka dalam keadaan yang sangat-sangat baik, dengan sabar, bahkan sebahagian daripada mereka menunjukkan wajah yang gembira, menceritakan tentang kegembiraan. Kerana apa? Kerana mereka telah tahu bahawasanya anak tadi tu akan menunggu mereka di syurga, mengharapkan pahala dan sebagainya. Perhatikan kat sini, macam-macam. Ada yang bahkan Sayyidina Abdullah bin Umar diriwayatkan sampai ketawa pula bila dikuburkan anaknya, sebab dia kata dia nak mengejek syaitan, dan macam-macam lagi lah kalau kita perhatikan yang telah kita bacakan pada bulan lepas. Perkataan yang terakhir sekali yang kita bacakan adalah ayat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah radhiyallahu taala anhu, bila Imam Syafi'i menceritakan apabila anaknya meninggal dunia, Imam Syafi'i mengatakan wa mad-dahru illa hakadha fastabir lahu. Sebelum daripada itu lagi kita baca Imam Syafi'i ini kita tak baca lagi rasanya, kita baca sampai sini hari tu. Jadi Abul Hasan Al-Madaini berkata, Al-Madaini, sampai ke sini kan. Okey, so Abul Hasan Al-Madaini, bukan Al-Madaini. Jadi takut salah faham, salah baca kat situ tu kan. Abul Hasan Al-Madaini. Okey, Abul Hasan Al-Madaini. Jadi kita baca dulu yang ni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Qala wa qala Abul Hasan Al-Madaini dakhala Umar bin Abdul Aziz ala ibnihi fi waj'ihi faqala ya bunayya kayfa tajidu? Qala ajiduni fil haqq. Qala ya bunayya la an takuna fi mizani ahabbu ilayya min an akuna fi mizanik. Faqala ya abati li an yakuna ma tuhib ahabbu ilayya min an yakuna ma uhib. Allah, hebat anak dengan bapa ni, dua-dua sangat hebat. Abul Hasan Al-Madaini berkata, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ni masuk menjenguk anaknya yang sedang sakit. Lalu baginda bertanya, ya bunayya, wahai anak yang disayangi, bagaimana keadaan engkau? Anak tu pun menjawab, ajiduni fil haq. Aku dalam keadaan aku mendapati diriku, ajiduni, aku mendapati diriku pada kebenaran, fil haq, pada kebenaran. Jadi maksudkan dengan kebenaran kat sini adalah kematian. Kerana itulah kebenaran yang mutlak, yang semua orang pasti akan menempuhnya. Hebat kan anak Khalifah Umar bin Abdul Aziz ni? Dia tak jawab aku nak mati dah. Dia jawab aku mendapati diriku berada pada kebenaran. Maksudnya
hendak meninggal dunia. Itu maksud kematian. Itu maksud kebenaran, kan? Itu kematian. Kemudiannya berkata pula Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya bunayya, wahai putera kesayanganku, engkau berada pada timbangan amalanku, lebih aku cintai daripada aku berada di timbangan amalanmu. Faham ke tidak? Kan maksudnya, kalau anak tu meninggal dunia, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mendapat pahala yang banyak. Jadi engkau berada pada timbangan amalan aku. Jadi amalan aku dapat banyak dengan sebab engkau meninggal nanti. Lebih aku cintai daripada aku berada pada timbangan amalan engkau. Maknanya engkau buat baik, kan? Maknanya engkau membesar, engkau buat baik pada aku, engkau berbakti kepada aku, engkau jadi anak yang soleh. Jadi aku ni menjadi sebab engkau mendapat pahala. Jadi aku berada pada timbangan amalan engkau. Jadi engkau berada timbangan amalan aku, lebih aku suka daripada aku berada pada timbangan amalan engkau. Memanglah begitu, bukan selfish, kan? Tetapi Khalifah Umar bin Abdul Aziz seorang yang tawaduk. Beliau menunjukkan betapa beliau memerlukan sangat-sangat pahala. Yang keduanya adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz bukan menzalimi si anak. Sebab anak tu memang dia nak meninggal dunia. Cuma nak menunjukkan betapa beliau redha dengan pemergian anak itu. Kan? Pemergian anak itu. Sebab kalau anak itu membesar, tentu sekalilah beliau dapat macam-macam kebaikan daripada si anak. Tapi bila anak tu meninggal dunia dalam keadaan masih lagi kecil ataupun masih lagi muda, maka betul memanglah kita akan sedih. Tapi Khalifah Umar bin Abdul Aziz meletakkan satu perumpamaan ataupun satu bukanlah perumpamaan sebenarnya, satu hakikat, kan? Yang sebenar-benarnya dalam keadaan begitu. Seterusnya, jawab si anak. Allah, jawapan si anak ni pun bagi saya hebat lagi. Masya Allah sangat. Anak yang dididik oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ataupun dididik oleh isteri Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah, memang sangat hebat. Apa kata beliau? Ya abati, wahai bapa yang disayangi. Wahai bapa yang disayangi. Saya terjemah begitu sebab memang perkataan dalam bahasa Arabnya begitu. Bukan semata-mata wahai ayahku, tapi wahai ayah yang disayangi. Macam tu. Wahai ayahku tu masih lagi tidak menepati perkataan ya abati dalam bahasa Arab. Jadi wahai ya abati, wahai bapa yang disayangi, apa yang engkau cintai lebih aku cintai daripada apa yang aku cintai. Apa yang engkau cintai, berlakunya apa yang kau cintai, lebih aku suka daripada berlakunya apa yang aku suka. Itu lebih tepat. Bukan apa yang kau cintai lebih aku cintai daripada apa yang aku cintai. Macam tak kena pula perkataan tu, kan? Macam ni. Terjemahan lebih tepatnya begini. Berlakunya apa yang engkau cintai lebih aku suka daripada berlakunya apa yang aku cintai. Okey. Hebat, kan? Berlakunya apa yang engkau cintai, wahai ayah kesayanganku, lebih aku suka daripada berlakunya apa yang aku cintai. Hebat sangat si anak. Dah nak meninggal dunia tu. Dah nak meninggal dunia boleh jawab macam tu. Ya Allah. Okey, seterusnya kita pergi kepada kata-kata seorang lagi yang sangat hebat. Wa an Juwairiyah bin Asma. Juwairiyah bin Asma. An ammihi anna ikhwatan thalathatan syahidu yawma tustar fastashhidu fakharajat ummuhum yawman ila as-suqi li ba'di sya'niha fatalaqaha rajulun hadara tustar fa'arafathu fasa'alathu an umuri baniha faqala ustushhidu faqalat muqbilin aw mudbirin qala muqbilin qalat alhamdulillah nalul fawza wa hatu dhimara binafsi hum wa abi wa ummi qultu adh-dhimaru bikasri dhali al-mu'jamati wa hum ahlu ar-rajuli wa ghayruhum mimma yahiqqu alayhi an yahmiyahu wa qawluha hatu ay hafizu wa ra'au. Okey, ini
satu kata-kata seorang ibu yang sangat-sangat hebat, masya-Allah. Bahawasanya dikatakan bahawasanya ada seorang wanita yang kematian 3 orang, macam inilah dia tak sebutkan 3 wanita tu dulu kan, anna ikhwatan thalathatan, ada 3 beradik, 3 beradik pergi berperang dalam peperangan yang dipanggil sebagai peperangan Tustar. Peperangan Tustar ni ataupun juga disebut sebagai Tustur, dua-dua boleh Tustar ataupun Tustur. Tustar ataupun Tustur. Okey. Dia adalah peperangan Parsi di Parsi lah kalau Tustur ni. Tustur nama tempat di Parsi sekarang, di tempat di Iran. Dia adalah salah satu daripada peperangan yang sangat-sangat susah sebenarnya di kalangan orang Islam, yang mana mereka mengepung bandar Tustar itu lebih kurang 18 bulan. 18 bulan. Ini zaman siapa ni? Zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi memang dahsyatlah sebenarnya peperangan ni. Peperangan sampai 18 bulan ni bukan peperangan yang kecil, dan peperangan yang memerlukan kepada tenaga, harta dan tentulah kesabaran, keimanan mereka yang berjuang bersama-sama. Okey, ini memang satu, kita kata, peperangan yang menunjukkan kehebatan tentera Islam sebenarnya pada zaman tersebut, zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sampai 18 bulan mereka terpaksa kepung, dan sampailah mereka berjaya memenangi peperangan ataupun perang Tustur tersebut, ataupun membuka kota Tustur menjadi empire Islam ketika itu. Jadi kalau kita perhatikan kisahnya adalah 3 beradik ni meninggal dunia, mati syahid. Lalu ibu mereka pergi ke pasar untuk memenuhi keperluan. Kemudian ibu mereka tu ditemui oleh seorang lelaki yang datang ataupun juga pergi ke perang Tustar ataupun Tustar ataupun Tustur itu, kan? Lalu dikenali oleh si ibu. Ibu tu tahu, oh ini pergi dengan anak aku ni, kan? Jadi yang ibu pun tanya tentang anak-anaknya. Jadi macam mana dengan anak aku? Habis kawan gitulah, kan? Jadi kawan tadi cakap, dia kata semuanya meninggal dunia. Mereka telah mati syahid. Maka ibu tu tak terus sedih ke menangis ke. Dia tanya satu soalan yang paling penting. Dia kata, anak-anak aku tu mati tu dalam menghadap tentera musuh ke lari daripada tentera musuh? Bukan menghadap ke depan ke belakang, tapi maksudnya muqbilin atau mudbirin, maksudnya nak menghadap ke tentera, maksudnya memang tengah berperang ke ataupun tengah lari daripada tentera. Jadi kawan tu jawab, muqbilin, mereka semua sedang menghadap tentera, tengah berperang. Lalu apa kata ibu tadi? Alhamdulillah nalul fauza, mereka telah berjaya beroleh kemenangan. Wahatu az-zimar, mereka telah memelihara ahli keluarga mereka. Binafsi hum wa abi wa ummi, demi jiwaku dan bapaku serta ibuku. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat sini pun satu lagi kata-kata seorang ibu yang sangat hebat apabila mendapat berita kematian anaknya 3 orang lelaki. Anak-anak lelaki 3 orang meninggal dunia, mati syahid. Dia boleh jawab alhamdulillah. Yang pentingnya dia nak tahu satu je tadi kan, menghadap tentera musuh ke tengah lari daripada tentera. Kalau tengah menghadap mati, memang berjaya, alhamdulillah. Ini mentaliti yang ada di kalangan ibu-ibu, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya cerita tentang Imam Syafi'i pula. Yang ni dia. Kata Imam Syafi'i, putera Imam Syafi'i meninggal dunia. Wa mata ibnun lil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu fa anshada wa mad dahru illa hakadha fastabir lahu raziyatu malin aw firaqu habibi. Imam Syafi'i terkenal dengan banyak syair-syairnya. Salah satunya beliau berkata, wa mad dahru illa hakadha,
tidaklah masa melainkan seperti inilah. Macam inilah masa. Fastabir lahu, maka bersabarlah dengannya. Raziyatu malin au firaqu habibin, kehilangan harta atau berpisah dengan mereka yang dicintai. Inilah dia masa. Kan? Manusia ni, masa dia ni memang sentiasa ada saja perkara-perkara yang menyedihkan dia. Jadi Imam Syafi'i jawab macam tu je. Dia tu memang inilah dia masa. Dah sampai masa orang kita sebut kan. Dah sampai masa dah sampai masa. Dah tiba dah masa dia. Kan? Jadi maksud dah sampai masa kat situ tu, ni kata-kata Imam Syafi'i. Dah sampai masa dah. Masa tu memang begitulah. Sebab memang akan ada sahaja, sama ada kita akan berpisah dengan harta kita atau berpisah dengan orang yang kita sayang. Harta kita macam mana baik pun dia, macam mana elok pun dia, macam mana mahal pun dia, satu masa kita berpisah juga dengan dia. Macam tu jugalah dengan orang yang kita sayang. Takkan selama-lamanya kita bersama dengan orang yang kita sayang. Pasti akan sampai masanya, sampai waktunya, kita terpaksa juga berpisah dengan orang yang kita sayang. Itu kata Imam Syafi'i apabila anaknya meninggal dunia. Nak mengingatkan semua orang betapa inilah dia hakikatnya. Jadi kenapa kau nak membantah, kenapa kau nak membangkang, kenapa kau nak membentak ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, qala Abul Hasan Al-Madaini, ini sekali lagi Matal Hasan walidu Ubaidillah bin Al-Hasan wa Ubaidullah yawma idzin qadil Basrah wa amiruha فكثر من يعزيه فذكروا ما يتبين به جزع الرجل من صبره فأجمعوا على أنه إذا ترك شيئا كان يصنعه فقد جزع. Okey, apa dia? Abul Hasan Al-Madaini berkata, Al-Hasan bapa kepada Ubaidullah Ibn Al-Hasan, dan Ubaidullah ketika itu sedang menjawat sebagai qadi Basrah, sebagai qadi di Basrah. Qadi dan juga amir, hakim dan juga dipanggil gubernur Basrah. Waktu tu beliau meninggal dunia, kan? Beliau meninggal dunia. Yang bapa tu meninggal dunia. Jadi Ubaidullah ni tentulah ramai orang akan datang bertakziah kepada beliau, kan? Ramailah orang datang takziah pada beliau, kata yalah bapak beliau meninggal kan, of course lah kan. Jadi ramailah orang datang beri ucapan takziah. Jadi kerana kesabarannya yang mendalam, sampai-sampai mereka mengatakan bahawa di wajahnya tidak langsung nampak kesedihan. Kan? Fadzakaru ma yatabayyanu bihi jaza'ur rajul min sabri. Ma yatabayyanu bihi jaza'ur rajul. Tak nampak pun dia punya sedih dia kerana kesabarannya. Orang sampai sebut-sebut gitu. Tak sedih pun, tak nampak sedih pun dia. Kan? Mereka semua bersepakat bahawasanya kesedihan hanya muncul apabila dia diharuskan meninggalkan amalan yang sebelumnya selalu dilakukan. Bukan diharuskan. Apabila dia meninggalkan sesuatu yang dilakukan, maka dia akan sedih. Maksudnya begini. Okay, terjemahan tak tepat sangat kat situ tu. Sekali lagi macam biasalah. Alright. Maksudnya begini. Bila si ayah meninggal, nampak muka dia biasa je. Orang Basrah mengatakan Ubaidullah Ibn Al-Hasan ini, dia hanya akan nampak sedih apabila dia meninggalkan sesuatu perkara yang biasa dibuat. Maksudnya amalan kebajikan dia, sedekah dia dan sebagainya. Bila dia tinggal perkara tu, barulah orang nampak sedih. Maknanya dia ni memang seorang yang penyabar, memang seorang yang sangat nampak, memang hebatlah dia punya kesabaran dia. Sampai tak nampak muka sedih. Bapa meninggal pun tak nampak muka sedih. Tapi dia cuma akan nampak sedih apabila dia terlepas perkara-perkara baik yang biasa dia lakukan. Begitu sekali. Maknanya itu lebih menyedihkan dia daripada bapa dia meninggal dunia. Masya-Allah. Dan kemudiannya last sekali Imam An-Nawawi mengatakan, qultu wal atharu fi hadzal babi kathiratun wa inna ma dzakartu hadhihi al-ahrufa li'alla yakhluwa hadzal kitabu min al-isharati ila taraf min dhalik wallahu a'lam. Athar-athar ataupun kita kata riwayat-riwayat pada cerita ni, pada bab ini sangat banyak sebenarnya. Cuma aku sebutkan beberapa sajalah daripada perkara-perkara tersebut supaya kitab ini tak adalah terlepas ataupun kurang, kosong, sunyi daripada menunjukkan sedikit daripadanya. Wallahu a'lam. Jadi Imam Nawawi kata, aku nak ceritakan juga sedikit. Walaupun kalau ikutkan cerita-cerita tentang para ulama,
para salihin ini dalam berhadapan dengan kehilangan ahli keluarga ni sangat-sangat banyak. Kan? Nah, memang kita perlu baca, perlu kita tengok supaya kita pun menguatkan diri kita, jadi kita boleh menguatkan kawan-kawan kita yang lain. Kita tak nafikan kehilangan orang yang kita sayang ini memang satu perkara yang menyedihkan. Memang confirm lah menyedihkan kalau orang tu kita sayang. Tetapi kita tengok para sahabat, para salihin ini, bila kita tengok cara mereka berinteraksi dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala ini, sedikit sebanyak dia membantu kita dalam berhadapan dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala ini. Okey. Seterusnya, fasal yang berikutnya adalah berkaitan dengan kejadian wabak taun dalam Islam. Kejadian wabak taun dalam Islam disebutkan juga oleh Imam Nawawi di sini kerana kita berbicara tentang kematian. Maka ini memang satu tajuk yang ada kaitan dan ada kaitan pula dengan kita pada hari ini. Kan? Ada kaitan pula dengan kita pada zaman kita sekarang ini. Kalau saya mengajar kitab Al-Azkar ni di Masjid Kota Damansara, kalaulah contohnya kitab ni kita sampai 2 tahun lepas, mungkin kita tak sebut lagi bab ni. Bukan tak sebut, kita sebut sekali lalu je lah, kan, cerita je. Tapi sekarang ni, sebab memang berlaku wabak di dunia sekarang ni, maka Allah memang sangat-sangatlah bertepatan dengan kita. Qal faslun fil isyarati ila ba'di ma jara min at-ta'un fil Islam. Nak menunjukkan sedikit tentang sebahagian daripada apa yang berlaku daripada ta'un dalam Islam. Tajuk kepada kitab ini ataupun tajuk kepada fasal ini sebenarnya sepatutnya lebih tepat, bukan kejadian wabak ta'un dalam Islam, tetapi sekadar isyarat menunjukkan kepada sebahagian daripada apa yang berlaku daripada ta'un dalam Islam. Sebahagian, bukan kejadian wabak ta'un dalam Islam. Okey, kejadian wabak ta'un dalam Islam ni macam semua wabak ta'un yang berlaku dalam Islam yang Nawawi nak cerita kan? Bukan. Sebahagian sahaja. Ila ba'di ma jara, sebahagian daripada apa yang berlaku daripada ta'un dalam Islam. Wal maqsudu bi dhikrihi huna at-tasbiru wal hamlu ala at-ta'assi bi ghairihi wa anna musibatal insani qalilatun bin nisbati ila ma jara qablahu. Perbahasan ini sebenarnya bertujuannya, apa tujuannya nak sebut kat sini? Supaya memberikan kesabaran, kan, dan dapat mengambil at-ta'assi bi ghairi, dapat mengambil contoh dengan orang lain. Dan bahawasanya musibah seseorang itu sedikit kalau nak dibandingkan dengan apa yang berlaku sebelum daripadanya. Supaya macam ni, kita pun tahu manusia ni, dia kalau tengok orang lain kena lebih teruk daripada dia, kadang-kadang barulah dia rasa bahawasanya musibah yang menimpa dia adalah ringan. Rupanya Allah Subhanahu Wa Taala memang jadikan manusia ni memang begitu. Jadi Allah Ta'ala jadikan musibah ini macam-macam orang kena. Ada orang kena begini, ada orang kena begini, ada orang kena begini, ada orang kena begini. Kalau kita selalu tengok orang yang mendapat nikmat yang besar daripada kita, kita mungkin akan rasa kita lah paling teruk sekali. Tapi bila kita tengok orang lain dapat musibah yang lebih dahsyat daripada kita, waktu tu musibah yang kita tanggung, kita akan rasa ringan. Bukan musibah itu berubah. Tidak, musibah tetap sama. Tapi cara pandang kita jadi berbeza. Jadi kita nampak musibah tu ringan. Sebab kita tengok orang lain yang lebih teruk lagi daripada kita. Ya, tapi kalau kita asyik tengok orang yang lebih hebat daripada kita, memang kita nampak musibah kita besar. Macam yang kita biasa bagi contoh. Saya pun selalu bagi contoh, sahabat-sahabat selalu bagi contoh. Macam mana seorang yang tidak ada kasut, bila dia tengok orang ada pakai kasut, dia akan nampak musibah dia kasut hilang, memang satu benda yang besar. Kan? Allah, kasut aku dah lah mahal. Kan? Ada satu orang pakcik tu, dia kata dia beli kasut harga beratus-ratus ringgit. Dia kata, sekali dia bawa pergi ke masjid, hilang. Dia kata, aduh, baru je beli, kata hilang dah kasut harga ratusan ringgit. Okey lah, tak apa. Bila keluar, tengok seorang yang tidak ada kaki. Bila tengok orang tak ada kaki, kasut aku hilang je, dia kaki hilang. Kan? Kaki dia sekali hilang. Lagi teruk, musibah aku jadi kecil sebenarnya banding dengan sebelum daripada ni. Sebelum dia, musibah dia sama je, kasut hilang juga, bukan beza. Sama je, musibah dia benda yang sama, kasut yang sama, itulah dia, masa yang sama. Tetapi terus cara pandang berbeza. Maka inilah salah satu sebab kenapa Imam An-Nawawi membawakan fasal ini dalam tajuk berkaitan dengan kematian. Cerita pasal kematian, tiba-tiba cerita pasal ta'un. Ini sebenarnya sebab dia. Okey. Jadi beliau riwayatkan daripada Abu Hasan Al-Madaini qala Abu Hasan Al-Madaini kanat at-tawa'inul mashhuratul 'izamu fil Islam khamsatun ta'unu shiruyah bil madaini fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sanata sittim min al-hijrah
ثم طاعون عمواس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بالشام مات فيه 25 ألفا ثم طاعون في زمن ابن زبير في شوال سنة 69 مات في 3 أيام في كل يوم 70 ألفا مات فيه لأنس بن مالك رضي الله عنه 83 ابنا وقيل 73 ابنا ومات لعبد الرحمن بن أبي بكر 40 ابنا ثم طاعون الفتيات في شوال سنة 87 ثم طاعون سنة 31 و100 في رجب واشتد في شهر رمضان وكان يحصى في سكة المربد في كل يوم 1000 جنازة ثم خف في شوال وكان بالكوفة طاعون سنة 50 وفيه توفي المغيرة بن شعبة هذا آخر كلام المدائني. Okay. Ini yang dibawakan kata-kata Imam Abul Hasan Al-Madaini. Beliau mengatakan bahawa wabak ta'un yang besar dalam sejarah Islam ni ada 5. Yang pertamanya dipanggil ta'un Shiruyah. Ta'un Shiruyah. Ini cerita maknanya satu pandangan. Okey, satu pandangan yang mengatakan inilah dia ta'un-ta'un yang berlaku. Ataupun satu riwayat lah kita katakan ta'un-ta'un yang berlaku. Yang pertamanya adalah ta'un Shiruyah. Ta'un Shiruyah ni disebutkan berlaku di Madain. Ta'un Shiruyah dalam bahasa Inggeris dipanggil plague of Shiro. Ta'un Shiruyah dalam bahasa Arab. Dia berlakunya pada zaman Nabi SAW, tetapi tidaklah berada dekat dengan Nabi SAW. Dia berlaku disebutkan di sini di Madain, Madain. Sebab dia berlaku tahun ini di negeri-negeri Parsi dan yang berhampiran dengan Parsi, sampai disebutkan sampai kepada Konstantinopel, sampai juga ke Syria, bahkan dikatakan bahawasanya Emperor Parsi ketika itu mati dengan sebab tahun ini. Jadi bukanlah nak katakan bahawasanya dia tahun yang menimpa umat Islam secara besar-besaran, cuma pada zaman tersebut berlaku. Dan dikatakan bahawasanya tahun ini juga ada kaitan dengan tahun Amwas. Tahun Amwas ni berlaku pada zaman Khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan sebagian ulama mengatakan tahun Shiruyah ni berlaku bukan pada zaman Rasulullah SAW, tapi dia berlaku pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sekali dengan tahun Amwas tu. Okey. Jadi sebab kita tak biasa dengar berkaitan dengan tahun Shiruyah ni. Tapi dia yang paling besar berlaku yang menimpa umat Islam adalah yang kedua tu. Kemudian tahun Amawas ataupun Amwas. Dua-dua sebutan tu betul. So tahun Amawas ni ataupun Amwas berlaku pada zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Abul Hasan Al-Madaini berkata, wabak tersebut mengorbankan 25,000 orang. Kemudian tahun jadi disebutkan tentang Amwas tu sekali lalu macam tu saja, mengorbankan 50,000 orang. Kalau kita ingat wabak Amwas ini dia berasal daripada wabak Justinian, yang merupakan pandemik yang pertama di dunia. Kalau kita sebutkan tentang pandemik ni berlaku pertama kali sekali, inilah dia. Asalnya iaitu pandemik yang namanya wabak Justinian. So wabak Justinian ni diiktiraf sebagai pandemik yang pertama di dunia. Jadi daripada kesan daripada wabak Justinian ni, inilah yang datang pula tahun Amwas. Amwas ni nama tempat dekat Palestin. Saya pernah syarahkan benda ni dalam satu ceramah beberapa bulan yang lalu lah. Ingat tak ingat. Pandemik ni dikatakan meranggut kematian sebanyak 15 hingga 100 juta penduduk dunia. Besar sebenarnya. Dan dikatakan jumlah itu adalah 25 atau hingga 60% penduduk Eropah. 25 ke 60%. Kalau kita ambil jumlah yang kecil pun 25%, banyak tu. Daripada 4 orang seorang meninggal. Jadi mengecil terus jumlah orang yang ada waktu tu. Dan dia berlaku pada tahun ke-17 hingga ke tahun ke-18 Hijrah. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tentu sekali. Amwas nama tempat di Palestin.
Jadi ambil sempena nama tempat tersebut lah. Sebab namanya ta'un Amwas ataupun Amawas. Dan dikatakan orang yang meninggal dunia di kalangan orang Islam adalah sebanyak 25 hingga 30 ribu orang Islam. Kalau dalam kitab kita ni disebutkan sebanyak 50 ribu. Bukan. 25 ribu. Kan? 25 ribu. Okey, jadi lebih kurang lah 25 ribu hingga 30 ribu. Di kalangan para sahabat Nabi SAW yang meninggal waktu tahun Amwawas ni, ada sahabat-sahabat yang besar, sahabat-sahabat yang hebat. Antaranya adalah Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kita ingat dalam perang Uhud bagaimana beliau berkorban nak mencabut besi yang melekat dekat pipi Nabi SAW. Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah meninggal dunia kerana tahun Amwas. Begitu juga Sayyidina Muaz bin Jabal, sahabat Nabi SAW yang paling faqih, yang paling pandai bab benda yang fardu, perkara yang halal dan haram, Sayyidina Muaz bin Jabal. Begitu juga Sayyidina Suhail bin Amru, begitu juga Sayyidina Yazid bin Abi Sufyan. Ini semuanya meninggal dunia ketika tahun Amwas. Okey. Kemudiannya disebutkan di sini kemudian tahun pada masa pemerintahan Ibnu Zubair pada bulan Syawal tahun yang ke-69 Hijrah, dan menyebabkan seramai 70,000 orang meninggal dunia. Ya Allah, 70,000 orang meninggal dunia dalam sehari selama 3 hari berturut-turut. Okey, 70,000 orang meninggal dunia. Nama tahun ini kalau kita tengok dalam sejarah Islam dipanggil tahun Jazif. Tahun Jazif. Okey. Kenapa nama dia tahun Jazif? Kerana tahun ini tahun yang mengganas. Jazif namanya yang mengganas. Tahun Jazif. Dan kemudiannya disebutkan di sini tahun ini berlaku pada masa pemerintahan Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma, pada bulan Syawal tahun 69 Hijrah. Bahkan disebutkan 83 anak Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu turut menjadi korban kepada tahun ini. Mungkin ada yang kata, Ustaz, macam salah tulis je Ustaz. Takkan 83 anak meninggal? Berapa ramai anak dia? Yalah, Sayyidina Anas anak lebih 100 orang. Sayyidina Anas bin Malik anaknya lebih 100 orang. Jadi 83 meninggal, logik tak? Logik sangatlah. Sayyidina Anas bin Malik, anak beliau ramai yang meninggal dunia sebelum daripada beliau, sebab beliau punya umur panjang. Jadi yang di sini 83 orang anak Sayyidina Anas bin Malik. Ada yang kata 73 orang yang meninggal dunia kerana tahun Jazif ini. Kemudiannya disebutkan 40 orang pula putera Abdurrahman Ibn Abi Bakrah, ini seorang lagi sahabat Nabi SAW. 40 orang pula anak beliau meninggal dunia pada waktu tersebut. Kemudiannya tahun Fatayat. Tahun Fatayat. Minta maaf jadi sengit-sengit pula tulisannya. Scan tak betul dia. Tahun Fatayat berlaku pada bulan Syawal tahun ke-87 Hijrah. Tahun ke-87 Hijrah. Tahun Fatayat. Tahun Fatayat ini juga meninggalkan kesan yang besar. Ada yang mengatakan tahun Fatayat ini dia sama dengan tahun, adalah ada nama-nama yang berbeza lah, tak apa. Nama sedang ceritanya tahun Fatayat ini ataupun tahun Al-Ashraf juga gelarannya. Kemudiannya tahun yang terjadi pada tahun 131 Hijrah. Ada lagi tahun yang lain. Tahun 131 Hijrah ni sahabat Nabi SAW dah tak ada lah. Bulan Rejab. Ini kalangan tabi'in waktu tu. Wabak yang lebih berat terjadi pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Okay, kemudiannya wa kana yuhsa fi sikkatin mirbad fi kulli yawmin alfu jinazah. Dia kata dikira-kira di sikkatil mirbad ada 1000 jenazah pada setiap hari. Pada setiap hari. Ya Allah. Jadi maknanya punyalah ramai. Punyalah ramai orang yang meninggal dunia. Semuanya kejap. Saya rasa macam tak kena pula terjemahan dekat sini. Sekejap saya tengok kitab satu lagi. Tengok kitab satu lagi kejap.
Tengok kitab satu lagi supaya kita lebih jelas apa maksudnya. Okey, tak apalah. Tak kena sebenarnya terjemahan ni, tapi tak apalah. Yang senang ceritanya ada 1000 orang menjadi korban setiap hari. Lalu beransur kurang pada bulan Syawal. Di kota Kufah pula terjadi wabak ta'un yang menelan korban, di antaranya Mughirah Ibn Syu'bah. Inilah pernyataan Al-Madaini. Okey. Wa dzakara Ibn Qutaibah fi kitabih Al-Ma'arif عن الأصمعي في عدد الطواعين نحو هذا وفيه زيادة ونقص. Imam Ibn Qutaibah pula dalam kitab Ma'arif daripada Imam Al-Asma'i mengatakan bilangan ta'un lebih kurang begini jugalah. Ada yang kata lebih, ada yang kata kurang daripada itu. Qal wa summiya ta'un al-fatayat li'annahu bada'a fil adhara bil busra atau bil basra atau bil bisra wa wasita wa syami wal kufa. Dikatakan dinamakan ta'un itu fatayat kerana wabak itu mula-mula menyerang gadis-gadis. Di Basrah, Wasit, Syam, di Kufah, semua tempat-tempat di sanalah, di Iraq dan di Syria tu. Wa yuqalu lahu ta'unul ashraf lima mata fihi minal ashraf. Okey, qal wa lam yaqa' bil madinati wala makkah ta'unun qat. Okey. Dan disebutkan dinamakan ta'un ashraf kerana banyak pembesar yang menjadi korban. Ashraf maksudnya orang-orang yang mulia. Fatayat maksudnya gadis-gadis. Okay, yang tadi tu ta'un fatayat. Ingat tak tadi kan? Kat atas tadi ta'un fatayat. Yang tu. Ta'un fatayat pada bulan Syawal tahun 87 Hijrah. Kenapa nama dia ta'un fatayat? Ladies kan? Girls fatayat. Kan? Disebutkan kerana ramai gadis-gadis yang diserang tahun ini terlebih dahulu. Kemudian dinamakan juga tahun itu tahun Al-Ashraf kerana banyak pembesar yang meninggal dunia. Dan sementara itu di Mekah dan Madinah tidak pernah terjadi wabak ta'un. Disebutkan begitu. Tetapi kalau kita perhatikan betul-betul, sebenarnya ada dalam sejarah ta'un yang berlaku di Mekah pada tahun 749 Hijrah. Ada, kalau kita baca betul-betul sejarah, ada sebenarnya ta'un masuk dalam itu. Dan dikatakan Imam Ibn Hajar mengatakan kalau benarlah berlaku ta'un pada zaman tersebut kerana kehormatan Mekah itu telah dicemari dengan adanya orang kafir yang duduk dalam Mekah. Sebabkan Nabi SAW ada sebut Mekah dengan Madinah ni Allah Ta'ala pelihara, malaikat akan naungi sampai Dajjal dan juga ta'un tak akan dapat masuk kan. Tetapi apabila diriwayatkan dalam sejarah ada ta'un yang masuk ke dalam Mekah, dikatakan kerana kehormatan Mekah itu telah dicemari ketika itu. Jadi menyebabkan ta'un boleh masuk ke dalam kota Mekah. Okey, dan perbahasan ini cukup panjang. Wa hadzal babu wasi'un wa fima dzakartuhu tanbihun ala ma taraktuhu wa qad dzakartu hadzal fasla absata min hadza fi awwal syarh sahih Muslim rahimahullah wa billahi taufiq. Perbahasan ini cukup panjang. Keterangan yang saya sebutkan di sini sudah cukup untuk menyebutkan apa yang saya tidak sebutkan, yang saya telah tinggalkan sebelum daripada ini, dan aku telah menyebutkan perbahasan ini secara ringkas pada awal syarah sahih Muslim kan. Bukan lebih terperinci sebenarnya, lebih ringkaslah. Wabillahi taufiq. Wallahu alam. Okey, masa kita dah pukul 7.24 sekarang ni. Sebenarnya ada satu bab lagi saya ingat sempat untuk kita baca pada pagi ni, tapi tengok jam dah pukul 7.24 pagi dah.
Syuruk pukul 7.02, maknanya campur 16 minit 7.18. Maknanya betul lah dah syuruk. Patut dah terang sangat kat luar tu. Okey. Wallahu alam. Aisyah tanya soalan. Okey, kita letakkan soalan sekejap. Adakah wabak kali ini juga sebab kota Mekah telah dicemari, Ustaz? Saya boleh jawab satu je lah. Saya boleh jawab wallahu a'lam. Saya pun tak tahu. Dan saya pun tak berani nak kata. Kan, sebab wabak memang masuk ke kota Mekah dan kota Madinah juga. Kan, pada kali ini sebab Imam Nawawi ada juga sebut, bukan Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar ada juga mengatakan ataupun diertikan bahawasanya termasuklah ta'un itu kepada semua wabak. Bila disebutkan ta'un dalam kitab memang disebutkan ta'un dalam hadis, tetapi hadis di sini juga membawa makna kepada semua wabak yang berlaku. Jadi termasuklah kalau zaman kita sekarang ni ada wabak COVID-19 dan sebagainya, dia termasuk sekali lah. Cuma adakah dengan sebab yang sama kerana Mekah itu telah dicemari? Wallahu ta'ala a'lam. Dan secara zahirnya kita nampak apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar sebelum daripada ni, iyalah kan? Sebab Imam Ibn Hajar kata bila berlakunya wabak itu masuk ke dalam kota Mekah kerana kota Mekah itu telah dicemari, kerana adanya orang bukan Islam masuk, maka telah dicemari kehormatan kota Mekah. Tapi pada hari ini bukan sahaja orang bukan Islam masuk, bahkan pelbagai maksiat yang dilakukan di kota Mekah, terlalu banyak maksiat dilakukan di kota Mekah. Itu juga antara pencemaran-pencemaran yang dilakukan oleh manusia sendiri. Dan betul kita kata hadis tu kita tak boleh nak nafikan. Jadi hadis tu kita tak boleh nak kata oh salah. Hadis tu pasal hadis kata Nabi SAW. Mana berani kita nak sebut sesuatu yang negatif terhadap perkataan Nabi SAW? Tak mungkin kan? Sebab kita beriman bahawasanya Nabi SAW tidak akan bercakap satu perkara yang sia-sia pun. Bukan kata perkara yang salah, yang sia-sia pun tak ada daripada Nabi SAW. Jadi bila Nabi SAW sebut ta'un tidak masuk ke dalam kota Mekah dan Madinah, maka para ulama mensyarahkan dengan pelbagai maksud. Ada yang kata pada zaman Nabi SAW, ada yang kata maksud dekat situ tu adalah ta'un semata-mata. Adapun wabak yang lain boleh. Tetapi kata Imam Ibn Hajar, wabak dengan ta'un ni sekali. Kerana maksud dekat situ adalah ta'un ini adalah kematian secara besar-besaran. Kematian yang ramai, kan? Yang banyak orang yang kena. Jadi disebutkan kerana apa Mekah juga masuk? Kerana dicemari kehormatan kota Mekah itu. Kan? Wallahu ta'ala a'lam. Ataupun ada lelaki yang jadi perempuan masuk Mekah. Allah kata. Wallahu a'lam, mungkin juga kan? Itu salah satu daripada mencemarkan kehormatan bumi Mekah. Kan? Bukan seorang dua, bahkan daripada sebelum-sebelum ni pun ada sebenarnya. Ada kes-kes yang berlaku. Ada kes yang berlaku begitu. Lelaki jadi perempuan masuk dalam kota Mekah, satu perbuatan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Dan ini memang antara sebab-sebab berlakunya ta'un di Mekah adalah kerana manusia sendiri yang mencemarkan kehormatan kota Mekah itu. Wallahu alam, ini antara pengajaran yang kita boleh dapat pada pagi ini. InsyaAllah pada bulan depan kita akan sambung lagi berkaitan dengan bagaimana untuk kita mengkhabarkan tentang kematian ahli keluarga. Boleh ke tidak kita letakkan surat khabar. Zaman dulu letak surat khabar kan, ataupun zaman sekarang ni letak dekat WhatsApp, dekat Facebook dan sebagainya. Kemudian di sana ada larangan daripada Nabi SAW. So apa kaitannya dengan larangan tu? Boleh ke tidak? Itu perbahasan-perbahasan insya-Allah kita akan bincang pada bulan depan. Terima kasih banyak-banyak kepada pihak Masjid Kota Damansara yang setelah sekian lama sebenarnya kita baca kitab Al-Adhkar ini, lebih 10 tahun dah sebenarnya. Dah separuh kitab dah kita baca, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan segala urusan. Tuan-tuan imamnya, tuan-tuan Bilalnya, Tuan Nazir, AJK Masjid, Tuan Haji Fadil khususnya, serta ahli keluarga, semua sekali lah. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan. Allah Ta'ala selamatkan daripada wabak dan bala bencana. Allah Ta'ala berkati dalam kehidupan keseluruhannya, dan Allah Ta'ala berikan taufik kepada apa yang dia cintai dan dia redai. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang bersama-sama pada pagi ini. Mudah-mudahan bertambah lagi rasa cinta kita bagi baginda Nabi SAW, para sahabat dan juga para salihin yang telah kita sebutkan nama-nama mereka sebentar tadi dan juga yang kita tidak sebutkan. Jadi mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kita 1001 kebaikan
pagi-pagi ini kita berpagi-pagi dalam keadaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala sempurnakan untuk kita nikmatnya untuk kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qutri unsa wa dhakar. ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتنا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حسن قد الحسين من نور جمال النبي شق القمر نصين ألفنا روح يا نبي من نور جمالك فين ألفنا روح يا نبي من نور جمالك فين صبحتك بنور النبي مسيتك بآل البيت مزجش في هواك مطلبي وعند الحبيب صليت صبحتك بنور النبي مسيتك بآل البيت مزجش في هواك مطلبي وعند الحبيب صليت حبيب هيمان والنظرة من العدنان بتخلي الحبيب هيمان يا سر الوجود يا طه أنا جاي وحياتي مهداها أتعلق بنور النبي وأتعطر بآل البيت صبحتك بنور مسيتك بآل البيت مزجش في هواك مطلبي وعند الحبيب صليت عند المقام كفاك وسقاني نور النبي شربت ما استكفيت لفرش ورود الحب وازرعها في الروض ده العشق فيك يا نبي يا حبيبي صلوات ومفروضة العشق فيك يا نبي يا حبيبي يا طبيبي يا رسول الله يا حبيبي رسول الله ده العشق فيك يا بك صلوات ومفروضة ده العشق فيك يا حبيبي
بنور